Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Apa khabar semua sahabat-sahabat follower saya Haji? Terima kasih kerana join live saya Haji. Selamat pagi, good morning, ciao an, vanakkam, kopi senangan dokos suabon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Syukur Allah masih berikan keizinan untuk Ayah Haji dan sahabat-sahabat yang follow live Ayah Haji untuk meneruskan kehidupan. Syukur sangat ya. Kerana kisah benarnya ramai di kalangan sahabat, ahli keluarga di mana-mana. Setiap hari akan ada saja yang sudah terhenti denyut jantung mereka, sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Bersyukur kita masih diberikan keizinan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan. Tapi kehidupan yang macam mana? Hari ini yang kita nak bicara. Okay, waalaikum semua sahabat-sahabat Ayah Haji, follower saya Haji dari seluruh Malaysia yang selalu follow Ayah Haji, khususnya juga sahabat-sahabat follower saya Haji daripada Indonesia, ada juga daripada Singapura, ada daripada Taiwan, ada daripada Sepanyol hari itu, Masya Allah, dan Arab Saudi, sahabat-sahabat Ayah Haji yang sudah pernah biasa kita bila kita mengatur urusan Jemaah Umrah dan Haji, sahabat-sahabat Haji ada di Mekah, di Madinah, Ustaz Mutawif, Alhamdulillah, dan juga sudah pastilah sahabat-sahabat baik Ayah Haji yang sudah pun kenal Ayah Haji selama ini. Okay, terima kasih kerana bersama. Mari hari ini topik stantun pagi. Moga kita semua dalam rahmat. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua. Assalamualaikum semua. Okay. Kalau ada persoalan boleh tanya. Kalau Haji sempat jawab, Haji sempat jawab ya. Baik. Apa yang Haji nak bicara hari ini masih dalam kerangka bicara tentang kehidupan. Itulah hidup kita ya. Kita nak meneruskan kehidupan, tapi kehidupan yang macam mana? Pastilah kita nak hidup yang tenang. Kita ada masalah, kita boleh hadapi masalah dengan tenang. Kita tidak buntu dalam meneruskan kehidupan kerana kita sentiasa melihat, memandang jauh ke depan untuk meneruskan kehidupan selagi hayat di kandung badan. Kita yakin semua orang Allah sudah sediakan rezeki, tetapi dalam masa yang sama pastinya Allah akan uji kita. Sebab Allah dah pesan, Allah dah bagi tahu, Rasulullah dah pesan, Rasulullah dah bagi tahu, jangan ingat kamu beriman kalau kamu tidak diuji. Maka ujian-ujian itu ialah untuk menguji keimanan kita, kesabaran kita, ketenangan kita, kebijaksanaan kita menyelesaikan permasalahan kehidupan. Okey? Baik. Dalam beberapa minggu yang lepas, khususnya dalam pandemik COVID ini, Haji terima ramai sahabat-sahabat klien yang punya masalah dalam kehidupan, masalah diri, masalah keluarga, yang berhubung dengan Ayah Haji untuk sesi kaunseling. Jadi macam hari ini, selepas live Ayah Haji pukul 11 nanti, kita live 1 jam, Ayah Haji dah ada temu janji seorang klien lagi, iaitu pukul 11.30. Haji akan bantu dia. Okay? So hari ini Ayah Haji berada di Pejabat. Haji awal datang ke Pejabat. Kalau sebelum ni live Ayah Haji di studio kecil di rumah, tapi hari ini Haji awal datang ke Pejabat. Sebab selepas ini Ayah Haji ada urusan terus untuk sesi kaunseling dan kemudian untuk ada urusan keluarga. Okey, inilah suasana sikit. Tapi Ayah Haji tak nak tunjuk semualah. Baik.
Assalamualaikum, selamat pagi Haji. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam semua ya. Baik, gini. Kebanyakan puncanya ialah stres lah. Stres kerana macam-macam lah yang susah nak cari rezeki, tak boleh kerja, orang berniaga tak boleh berniaga seperti biasa. Ni kita sudah tahu, kita sudah lalui hampir 2 tahun sudah ini ya. Baik, begini. Tips mudah ya untuk mengurus tekanan ataupun mengurus stres ini, cuba dengar dan belajar ini ya. Baik. Dalam bicara ayah haji, dalam motivasi, dalam seminar kaunseling dan sebagainya, dalam ceramah-ceramah motivasi sebelum PKP itu, bila mengurus stres, Haji selalu sebut analogi tentang yang disebut analogi belon. Semua tahu belon kan? Belon yang kita selalu hari haji, hari lahir guna belon dan sebagainya, anak-anak main. Okey. Belon walaupun daripada jenis yang sama, kita jangan ambil yang berbeza ketebalan dia. Kita ambil belon jenis yang sama, tebal nipis yang sama. Bila kita tiup, ada belon yang baru saja kita tiup, baru besar, tak besar sangat, dia sudah meletup, pecah. Betul kan? Tapi ada belon dari jenis yang sama, kita tiup dia makin besar, makin besar. Macam nak pecah kan? Tapi dia tak pecah lagi, dia tak meletup lagi. Inilah analogi dalam kehidupan tentang menangani stres diri. Manusia tak sama. Ada orang baru masalah yang kecil, dia sudah menggelabah, dia sudah stres, dia sudah tak tahu apa nak buat. Ada orang masalah besar, sukar nak diselesaikan kalau kita nampak, tetapi dia masih tenang, dia berikhtiar dengan cara yang betul, berfikiran positif. Nampak tak? Jadi belon ini, orang yang seperti ini besar tapi dia tak pecah, dia tak meletup. Maknanya dia cari itulah konsep kehidupan yang disebut selalu dalam konsep cinta kehidupan, iaitu hablum minallah, hablum minan nas. Jangan lupa itu. Hubungan kita dengan Allah, masa yang sama kita sedang berhubungan sesama manusia, bermula daripada keluarga kan, dan masyarakat dan tempat kerja dan sebagainya. Dengan dunia pun kita sedang berhubung sekarang ini. Makanya itulah perlunya ukhuwah, silaturahim dan kasih sayang. So, jika ada belon yang memang tak tahan ni kalau besar, apa kita nak buat? Nak bantu supaya dia tak pecah. Kita kurangkan angin, tekanan angin dalam belon itu, maka belon itu akan sedang-sedang, tak pecah dan cantik dia ditiup angin. Itulah maknanya kita kena bantu. Sebab itu tak boleh hidup sendiri. Itu adalah hablum, hubungan sesama manusia. Dan dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah supaya tekanan ini, belon ini tak meletup. Diri kita tidak hilang pedoman. Baik. Semoga ayah dalam keadaan baik. Terima kasih. Ayah Haji juga doakan semua followers ayah Haji daripada Malaysia, Indonesia, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Emirat dan sebagainya. Ada itu hari itu dari Sepanyol, kalau ada lagi. Terima kasih banyak. Kita saling mendoakan. Yang pasti ayah Haji sentiasa doakan khususnya kepada semua followers ayah Haji yang pernah menyantuni Haji, yang pernah komen di bio TikTok ayah Haji. Cuma minta maaf tak sempat nak balas semua, tapi pelan-pelan pada Haji akan balas. Haji akan doakan semua anda semua, sahabat-sahabat semua, sentiasa diberikan kesihatan yang baik oleh Allah, dimurahkan rezeki walaupun dalam keadaan pandemik yang sukar mencari rezeki, sebab rezeki dari Allah, Allah dah janjikan semua orang ada rezeki. Cuma jangan duduk menunggu. Berdoa dan menunggu tak boleh. Berikhtiar dan berdoa, Allah akan berikan. Sebab rezeki kita ada dari langit, rezeki kita ada dari bumi, rezeki kita ada di lautan, di hutan belantara, semua ada rezeki yang Allah sediakan. Baik. Gelap sikit kejap okey. Baik, jadi ayah dia sambung yang tadi kan. Okey. Maka
begitulah manusia dalam menghadapi tekanan hidup ini tak sama. So, maka analogi belon itu mengajar kita, mari kita kena bersama untuk membantu orang lain. Hablum minan nas tadi. Katalah bermula dalam keluarga. Kalau isteri stres, ibu penat, hari-hari, apalagi semua duduk kat rumah, nak masak bukan main lagi, nak cuci pakaian, nak kemas rumah, kan? Jangan biarkan ibu buat semuanya. Nampak? Sebab belon ibu nanti mungkin boleh meletup, kan? Sebab terlalu berat tekanan itu. Jadi suami yang hebat, bapa yang hebat, dan bersama anak-anak yang hebat, bila melihat belon ibu sudah semakin macam nak pecah, mari ayah, mari anak-anak, kita kurangkan belon ibu, kurang kempit. Jadi belon ibu pun tenang, ditiup angin seronok, tengok kan? Jadi ibu pun jadi tenang, seronok bersama suami, bersama anak-anak. Kenapa? Oh, suami tolong cuci kain. Sekarang bukan mau perus-perus macam dulu, kan? Ada mesin. Nah, anak-anak tolong cuci piring, anak-anak tolong jemur kain, tolong kemas-kemas perabot dan sebagainya. Wah, seronoknya ibu. Maka ibu akan hidup dengan tenang. Dia masak pun selesa, nak seronok, masak ikhlas, nak bagi makan suami, anak-anak, dapat pahala yang menurut dapat. Begitu juga isteri. Dalam keadaan pandemik sekarang, suami stres, sebab memikirkan macam mana nak cari rezeki, nak cari makan untuk keluarga dan sebagainya. Kalau keluarga yang hanya bergantung kepada suami, kan? Jadi kita kurangkan beban belon yang nak pecah suami ini, terkempis. Bagaimana caranya? Kita beri semangat, kita beri ketenangan kepada ayah. Tak apa ya, mari kita cari rezeki sama-sama selama pandemik ini. Okey, ibu yang hebat pula tak apa. Nah, mari kita masak, kita buat kuih, kita jual, kan? Begitulah caranya. Apa saja yang boleh kita lakukan bersama untuk kurangkan bebanan kehidupan, khususnya di masa pandemik ini. Ayah Haji bercakap, Ayah Haji tak cakap saja. Ayah Haji buat. Begitu juga Ayah Haji dengan keluarga. Ayah Haji dah besar, gaji hanya berharap gaji pencen. Tetapi sejak mulanya pandemik, isteri, anak-anak, menantu Ayah Haji semua orang bisnes. Bisnes tak jalan. Mana pendapatan? Nak bayar sewa, nak bayar pekerja dan sebagainya. Ayah Haji, isteri Ayah Haji dan anak perempuan Ayah Haji ada butik. So, butik tak boleh buka. Hilang sumber pendapatan biasa. Kan? Jadi, apa yang kita perlu? Adakah kita hanya nak menangis, merintih? Ayah Haji dan keluarga, apalagi Ayah Haji yang saban waktu setiap pagi satu ketika dulu di awal-awal pandemik sebagai panel motivator dalam radio Sabah FM, Ayah Haji selalu sebut setiap pagi, Assalamualaikum, bersama Ayah Haji lagi dalam refleksi radio Sabah FM. Apa khabar hari ini? Mudah-mudahan kekal semangat, disiplin diri, jaga SOP, stay at home, kita jaga kita, pakai mask, selalu cuci tangan, hidup perlu diteruskan. Dan Ayah Haji tahu bila Haji cakap itu akan ada orang bercakap, Haji pandailah cakap, nak teruskan hidup macam mana? Tak boleh kerja, tak boleh berniaga. Betul. Tapi kalau kita terus merintih begitu, apa adanya. Ayah Haji bersama keluarga, kita urus. Sebab Haji kata, hidup perlu diteruskan. Apa yang Haji cakap, Haji mesti buat. Tak buat, tak ada mana. Kami urus, kami bincang, kami atur. Kami atur perniagaan. Bermula di rumah. Isteri dan anak-anak buat masak. Memang kita ada kepakaran daripada arwah mak isteri, tapi sebelum ini kita tak buat itu. Kita hanya buat sekali-sekala untuk hari raya. Tapi bila sudah ini berlaku, kita tengok apa jalan keluar kita. Kita masak, jual, bermula dari rumah. Delivery. Ayah Haji sendiri naik motor hantar. Nak usaha. Dan sekarang, tak lama kita Allah buka rezeki. Kita buka restoran. Siapa yang ada di Kota Kinabalu, jangan lupa pergi menjamu selera di restoran nasi lemak rendang Omar di Harbour City, Kota Kinabalu. Nasi lemak rendang Omar terbaik di Sabah, di Borneo. Kalau Ayah Haji tu kalau nak makan nasi lemak yang sedap, pergi KL, di belakang Masjid Negara tu, Tangling ke apa tu, Kampung Baru,
wakjo ataupun nasi lemak antarabangsa dulu, ataupun di Coket dan Sematang. Tapi sekarang orang Sabah tak boleh pergi sana. Sudah ada di Sabah. Itu mana kita walaupun tidak lancar urusan ni, kerana tak ramai orang nak keluar, tak berani nak keluar, walaupun sudah boleh dine in. Ada pula syarat sekarang ini mesti ada 2 dos lengkap dan tak boleh pula duduk macam biasa. Tapi bila kita usaha, kan Haji cakap Allah akan beri rezeki. Masih mampu bertahan untuk bayar sewa, untuk beri peluang kepada anak-anak yang tak ada kerja untuk bekerja. Tapi Ayah Haji bimbing mereka untuk kerja dari hati. Kita masak dari hati. Itu maksudnya apa? Kita kena bincang, kita kena pandang ke depan luas. Masalah tu boleh kita selesaikan dengan cara. Jadi kalau analogi belon, maksudnya apa? Saling membantu. Jangan biarkan ada di kalangan keluarga kita, isteri, suami, anak-anak yang nanti belonnya akan pecah. Begitu juga anak-anak. Ibu, ayah kena lihat anak-anak. Sebab anak-anak pun tak sama. 1, 2 orang, 3 orang anak pun tak sama perangai. Perhatikan, ya, Haji pernah sebut dulu, lihat juga perubahan emosi anak-anak ini. Kalau selalu ceria, tiba-tiba pendiam, mengurung diri, something tu. Jadi dekati, lihat, perhatikan. Kerana Haji pernah sebut kan, ada keluarga yang bawa anak ke tempat Haji untuk sesi terapi, yang sudah stres, yang sudah murung, anxiety, murung dan juga depression tadi tu, sampai sudah dikelah-kelah jarinya ni. Lengannya ni, lengan dikelah-kelah. Bawa jumpa Ayah Haji. Bila buat sesi terapi bersama Haji, kaunseling dan terapi, baru Haji perasan dan dia mengaku, dan baru dia tunjuk. Rupanya di sebelah kiri kanan dua-dua sudah ada. Sudah 2 tahun lalu ini sudah parutnya. Tapi ibu baru nampak selepas 2 tahun yang baru lukanya. Nampak tak? Kenapa? Ibu tak sedar anak mengurung diri dalam bilik. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Hablum minallah. Dan jangan duduk diam, berikhtiar, jumpa pakar untuk kita rawat. Sebab anak itu alhamdulillah okey. Waalaikumsalam, yang baru bagi salam, ya. Terima kasih. Oh, terima kasih yang share live Ayah Haji. Terima kasih. Okey. Tolong share supaya lebih ramai dapat manfaat. Barangkali dengan asbab tuan-tuan share hanya dengan jari, di hujung jari share, ada orang melihat seolah-olah dia ini sedang dia tunggu lama bagaimana nak selesaikan masalah diri dia. Wah, dapat celik akal dia dengan asbab share perkongsian Ayah Haji. Kita pun dapat berkongsi kepala. Orang yang nak bunuh diri tak jadi nak bunuh diri. Masya Allah. Tolong share. Terima kasih yang share. Alhamdulillah, ya. Mazira, Alimashi. Okay. Thank you semua. Alhamdulillah. Okay. Baik, Ayah Su, Ayah Haji sambung. Kenapa tersatu Ayah Su? Sebab dalam keluarga Ayah Haji, anak buah Ayah Haji panggil Haji Ayah Su. Haji anak bongsu. Daripada 5 beradik, anak arwah Tuan Guru Imam Haji Nur dan arwah Ji, Hajah Cik Bida. Kami 5 beradik. Abang Haji yang tua, Haji Mustafa, sudah meninggal. Abang Haji yang kedua, Haji Ismailuddin, juga sudah meninggal. Haji hanya tinggal 3 beradik lagi. 2 orang kakak, Datin Hajah Rahmah dan Hajah Cik Aisyah. Okay? Tapi tinggal di satu Kuala Lumpur, di Kelantan. Ayah Haji masih di Sabah. Okay, alhamdulillah, syukur masih sihat. Baik. Satu lagi perkara penting yang kita mesti kuat, mesti ada untuk menangani kehidupan yang ceria, yang gembira, ialah kita jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik dalam pemikiran. Banyak kan orang bersangka tak baik, kan? Itu yang panggil membawang dan sebagainya, bergosip, bergosip, membawang yang tak membawa faedah, malahan menambah dosa. Sebab kita nak mencari kelemahan orang lain. Kita dengki dengan kebahagiaan orang lain. Ubah, sebab semuanya bermula dalam pemikiran kita. Itu yang kita fikir, apa yang kita fikir akan jadi percakapan kita. Maka apa yang biasa kita cakap
akan jadi perbuatan kita. Dah kalau dah biasa kita buat, kita rasa apa yang kita buat itu betul, maka dia akan jadi sikap kita, kebiasaan, sikap. Yang bila dah jadi sikap inilah susah. Itulah orang kalau sudah biasa berbuat kejahatan, berbuat maksiat, oleh kerana sudah menjadi sikap dan perangai dia, susah nak berhenti. Minta maaf. Tak maaf, Haji minum air sikit. Haji setiap pagi memang minum Cafe Arabica daripada keluaran Etomi ni. Haji sentiasa ada, di pejabat pun ada ni. Okay, ini Haji minum. Bismillah. Okay, Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ada minum-minumlah sambil cerita. Waalaikumsalam pada sahabat-sahabat yang baru join 1,000 lebih, Alhamdulillah. Syukur. Makin ramai yang dapat bersama live Ayah Haji, makin ramai kita dapat sebarkan kebaikan. Ayah Haji dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala. Ingat ini kita berada dalam majlis ilmu, walaupun kita duduk jauh, tidak dalam bilik Ayah Haji, tidak dalam pejabat Ayah Haji ni, okay? Tapi dalam majlis ilmu, Allah dah janji malaikat turun bersama kita. Dia aminkan apa yang kita dan apa yang kita doa. Jadi sambil mendengar, sambil kita doa yang baik-baik, malaikat akan angkat doa kita ke langit. Baik, insya-Allah. Terima kasih yang share, okey. Waalaikumsalam pada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang baru join. Masya-Allah. Sudah 1,000 lebih, alhamdulillah, tak sangka. Baik. Sampai pukul 11 Baik. Ayah Haji belajar tentang psikologi. Haji master dalam psikologi. Ada beberapa teori besar yang kita belajar dalam mengurus psikologi manusia ini. Antaranya yang Haji selalu gunakan ialah, selain daripada kaunseling pendekatan Islam lah, yang Haji mesti akan hubungkan pendekatan Imam Ghazali. Dan sesungguhnya kaunselor bapa kepada segala kaunselor ialah Muhammad, nama dia. Siapa Muhammad ni? Rasulullah. Itulah bapa segala kaunselor. Memang hebatlah dia sebagai kaunselor. Baik, yang Haji belajar dari teori barat, iaitu yang dia panggil REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Alice pendokong dia. Jadi mudahnya Ayah Haji nak sebut, teori ini mengatakan, kajiannya, dapatannya, manusia bermasalah kerana ada pemikiran yang tidak rasional, irrational thinking. Bahasa mudah, selalu berfikiran negatif. Bahasa mudah lagi, banyak dalam hidupnya perkataan sepatutnya. Mudahnya apa? Sepatutnya kamu kena sayang aku. Sepatutnya kamu kena pilih aku. Sepatutnya akulah yang kamu kena angkat. Contohnya begitu. Jadi oleh kerana sudah jadi belief system yang kita percaya, itulah sepatutnya begitu. Aku yang sepatutnya begitu. Kamu sepatutnya. Maka kalau orang tak sayang kita, kalau orang tak suka kita, orang tak sokong kita, kita akan rasa sakit. Bermulanya apa? Dalam pemikiran kita. Yang menjadi, daripada apa yang kita fikir, menjadi belief system. Kita percaya begitu. Ayah Haji sebagai seorang kaunselor, kalau Ayah Haji ada perkataan sepatutnya, katalah dengan keajah isteri Ayah Haji, Ayah Haji balik je rumah, Ayah Haji akan cakap, sepatutnya kalau saya sudah pulang, tak payah saya minta buat minuman tu, itu tugas isteri. Maka dalam fikiran saya dah ada belief tu, sepatutnya bini aku buat begitu. Maka ada hari-hari yang isteri pun penat, dia tak terbuat begitu, kita sudah marah. Ni apa ni? Itu orang yang berfikiran negatif. Ni jangan pula bila sudah nampak video arwah Siti Sarah dengan Syuib, ada nampak video yang dia kasih pakai stokin Syuib. Jangan pula balik mengamuk kat isteri. Tengok Siti Sarah, wanita syurga ni, kena pakaikan stokin. Paksa pula isteri kita pakaikan stokin, Ustaz. Sedangkan tidak sepatutnya begitu. Kita lalui kehidupan yang seadanya, semampunya, saling memberi. Alangkah baiknya kita lah pula yang tukang kasih pakai stokin untuk isteri. Baik, begitu. Baik. Baik, jadi So dalam teori itu,
rational emotive behavior therapy, pemikiran yang positif itu, sentiasa kita mencari kebaikan. Kita tidak mudah percaya kepada perkara-perkara yang belum tentu. Jangan menjadikan itu sebagai belief system yang kita mesti begitu. Contoh mudah, ramai klien Haji. Haji juga adalah salah seorang perawat Darussyifat, arwah Tuan Guru Harudin. Dr. Harudin adalah guru ayah Haji. Nanti sedekahkan Fatihah kepada arwah. Baik. Jadi dalam masa kita berfikiran yang ada kepercayaan begitu, berlaku banyak masalah. Contoh, seorang anak kecil bermain bola di halaman rumah, tiba-tiba bola tertendang pergi ke belakang rumah. Ada satu pokok rendang di belakang rumah, dan ibunya cepat-cepat bilang, jangan pergi sana. Sana ada hantu, pokok itu ada hantu. Anak kecil ini berhenti, takut. Oh, pokok itu ada hantu. Padahal ibunya melarang begitu bukan sebenarnya kerana pokok itu ada hantu, tetapi kerana di bawah pokok itu ibu selalu buang kaca-kaca yang pecah. Jadi takut anak terpijak kaca. Tapi disebutnya jangan pergi sana, pokok itu ada hantu. Anak yang sedang membesar berfikir, oh pokok itu ada hantu. Jadi mak dia yang terlalu ambil bola itu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu, dia sudah besar. Bila dia balik atau tengok ke rumah pokok itu, dia takut. Sebab apa? Sebab masa lalu selalu dikatakan oleh ibunya, dan dia sudah ada dalam belief sistem pemikirannya, iaitu oh pokok itu ada hantu. Nampak pokok itu takut menggeletar. Nampak? Padahal bukan kan? Bila datang jumpa ayah Haji, kita buat terapi, kita delete file-file itu. Maka yang paling bagus lagi, kalau dia belum selesai, kita bawa biar dia pergi tengok pokok itu. Kita tunggu sampai lepas maghrib misalnya kan, tak ada apa-apa pun, burung-burung aja terbang kan, dia pun mulai hilang kepercayaan tadi. Oh, tak ada hantu. Kita delete. Reset mind reset. Boleh, itu kuasa minda. Maknanya belief system itu bahaya kalau percaya yang tak baik. Baik, Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Pak Guru yang daripada Indonesia ramai. Terima kasih semua. Baik, ini buat analogi lagi. Dalam kehidupan ni yang jadikan kita stres, negatif punya pemikiran. Kalau ada sekeping kertas putih seperti ini, sekarang bila ayah Haji tanya, bila Haji tanya ni, apa yang anda nampak pada kertas ini? Okey, kertas putih lah, tak nampak apa-apa kan? Tapi cuba kejap, ayah Haji buat ni. Okey, lihat kertas putih ini, apa yang anda nampak? Okey, apa yang anda nampak pada kertas putih ini? Siapa boleh komen jawab nampak apa? Saya nampak ada kitab agama di tepi. Buku apa itu tuan? Banyak. Banyak kitab agama ni. Rujukan Haji. Ini di pejabat, di rumah banyak lagi. Kita kena banyak membaca, merujuk. Minta maaf titik hitam. Betul kan? Nampak? Terima kasih yang respon. Yang tadi nampak buku-buku kitab. Banyak buku motivasi kita. Okay. Nah, kita nampak titik hitam. Ada jawab titik hitam. Maka analogi yang Ayah Haji nak buat ni, itulah kehidupan kita, bukan? Bila kita tunjukkan kertas putih tadi, bila Ayah tanya apa yang nampak, semua tulis titik hitam. Titik hitam. Itulah pandangan kita manusia biasanya. Padahal kertas putih yang besar luas ini, yang Haji tunjuk mula-mula tadi, besar luas, belum ada titik ini. Bila ada satu titik hitam yang kita fokus. Padahal banyak lagi ruang kawasan yang putih, bersih. Titik hanya satu titik. Itulah manusia. Kita jadikan satu kesalahan orang, satu kesilapan orang, kita besar-besarkan. Titik itu yang kita bawa. Kita tak bawa banyak kebaikan dia. Jadi nak hidup tenang, nak hidup bahagia, ceria, ramai kawan, tak sakit hati dengan orang. Kita jangan jadi mata itu. Walaupun ada satu titik hitam, mungkin kealpaan dia, kesilapan dia, tapi banyak kebaikan dia yang kita lihat. Jadi kita tenang kan? Maka hablum minan nas, kalau kita punya, kalau kawan ini saudara kita, anak beranak kita,
kita bimbing, kita tegur. Dan di sisi hablum minallah, pasti apapun dosa yang dia lakukan, besar mana pun di mata manusia, Allah ampunkan jika dia bertaubat dan dia mengaku kesilapannya. Sedangkan ada cerita kisah yang Rasulullah ceritakan zaman Nabi kan, seorang pelacur. Jadi wanita syurga kenapa? Hanya kerana keikhlasan dia pada saat dia terlalu sedih, kesian melihat seekor anjing yang sangat dahaga. Kalau dia tak bagi makan, tak bagi minum, anjing tu bukan mana, dia jeli-jeli lidahnya. Tapi wanita pelacur ini ambil air, letak dalam kasut, dia beri minum kepada anjing yang tadi. Dan nilai keikhlasannya Allah tahu. Maka dosanya Allah ampunkan setelah dia memohon ampun, dan dia dijamin syurga. Begitu sekali kehidupan, tenang-tenang. Ya. Haji minum lagi Kefi Arabika ya. Alright. Ishak Ramli, Haji nak tanya soal. Boleh tanya. Kalau Haji sempat jawab, Haji nampak sambil Haji live ni, Haji jawab lah. Kalau tak nampak, Haji jawab dalam video yang lain ya. Sebelum Haji terlupa, nanti follow Haji. Video Haji akan datang. Haji akan buat video berkaitan dengan terapi SEFT. SEFT. Terapi SEFT iaitu, Haji ada buku ni, Haji certified, ada lesen, ada sijil ya. Mungkin terbalik lah. Tapi okay. Spiritual Emotional Freedom Technique, SEFT, untuk healing, untuk success, untuk happiness, untuk greatness. Mudah cakap, terapi ini boleh gunakan untuk merawat masalah fizikal dan juga masalah psikologi emosi. Banyak Haji dah rawat klien Haji dengan kaedah ini juga, selain dari kaedah-kaedah yang lain. Okey. Apa Ustaz tanya ni? Semasa isteri saya nak meninggal, saya kelang kabut sehingga terlupa untuk mengajar syahadah. Oh, okey. Tak apa. Benda yang sudah terlepas, mudah-mudahan Allah dah terima arwah tenang di alam barzah. InsyaAllah, moga-moga amalan arwah sebelum ini menjadi isteri yang taat pada suami, isteri yang solehah, solatnya tak tinggal, ibadah tak tinggal. Doakan arwah dan sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah, moga arwah tenang di alam barzah. Okey, kita tak tahu apa Israel, malaikat sudah ajarkan dia syahadah la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sewaktu malaikat nak cabut nyawa, doakan yang terbaik. Jangan bersedih. Okey, tak apa Tuan Ishak ya. Tuan Ishak dah kahwin baru ke? Masya Allah. Tuan-tuan tengok. Arwah saya, isteri lah ya, meninggal bawa bersama anak. Masya Allah. Wanita syurga. Mermang bulu Rahman Haji ya. Dia sedang mengandungkan anak tuan dan meninggal bersama-sama anak, wanita syurga. Okay. Masya Allah. Okay. Ishak, terus berdoa, sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua. Dah confirm dah. Okay, insya-Allah. Dah ada. Cuma Ishak kena jaga, nanti Ishak tak masuk syurga nanti. Okay. Yang Mat Hakim tanya, dan apakah pandangan Haji tentang itu? Tentang apa tu ya? Saya lihat muka Haji tenang dan senyum saja. Adakah amalan-amalannya? Oh. Allahu Akbar. Tak lain tak bukan, amalan kita ialah hablum minallah, hablum minan nas. Kenapa kita tenang? Sebab kita sentiasa dalam fikiran kita ini Allah jadikan, tidak aku jadikan manusia dan jin untuk beribadah. Maka sepanjang hidup kita ini, kita buat apa yang Allah suruh untuk beribadah. Cuma jangan salah faham, ibadah itu bukan solat saja, bukan puasa saja. Ini berbagi kebaikan, buat baik kepada keluarga, jadi suami yang terbaik, jadi isteri yang terbaik, jadi anak yang berkorban segalanya untuk ibu bapa, kerja dengan ikhlas, cari rezeki yang halal,
Semua ini adalah ibadah yang akan menjadikan kita hidup tenang. Dan yang sedang Haji bicara hari ini untuk tenang ceria lah. Amalannya sentiasa baca ayat-ayat Quran. Jangan lupa baca sedikit-sedikit ayat Quran satu hari. Sentiasa berdoa. Sentiasa ingat bahawa kita ini tidak ada daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya upaya. Hanya Allah yang beri upaya. Ni Haji bercakap, tiba-tiba dah tutup. Tak dapat. Kalau hari ini gigi ayah Haji sakit, tak boleh bercakap. Kalau jari-jari ayah Haji sakit, tak boleh. Tak ada kuasa. Tak ada daya dan upaya pun kita nak mengangkat jari ini. Walaupun hanya jari. Tetapi bila Allah izin, semua nampak kan seronok. Tuan Haji, saya kadang tu bertolak balik hati. Saya sangat nak jadi yang terbaik. Tapi memang dalam Quran dah sebut kan, hati kita akan berbolak balik. Sebab tu mesti jadi orang yang beriman. Ketenangan, kerahmatan, emosi tenang, hati tenang, hidup tenang. Ketenangan ini milik Allah. Dia tak datang sendiri. Sebab itu kita kena berdoa. Dan yang Haji nak sambung tadi tu maknanya kita sentiasa buat kerja yang baik. Allah sebut, aku tak jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Dia dah sebut, ibadah bukan solat saja. Buat segala kebaikan, yang penting di jalan yang benar. Tinggalkan yang Allah larang. Itu tugas kita. Jadi yang terbaik, suami, isteri, anak dan sebagainya. Kan? Dalam masa yang sama, Allah bagi tahu, ada ayat Allah. Wa takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu manusia yang mengajak orang berbuat kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan Allah dan kamulah orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ayah Haji, kita doa kita dalam keadaan kumpulan orang yang berjaya sebab kita buat kebaikan, mengajak orang berbuat baik, tegur, larang kalau orang berbuat kemungkaran. InsyaAllah itu janji Allah. Tenang ya. Baik, sentiasa berzikir ya. Itu kekuatan diri. Baik. Disebut tentang REB, Rational Emotive Behavior Therapy. Bermakna dalam hidup ini kita tidak boleh simpan fikiran-fikiran negatif, irrational thinking dalam pemikiran kita. Macam analogi kertas tadi, jangan fokus mencari salah orang yang kecil hanya satu titik dibesarkan, sedangkan kebaikan orang, suami melihat keburukan isteri terus dimomokkan, dimaki hama kerana keburukan, kesilapan satu. Tapi lupa bagaimana pengorbanan isteri saban hari, pakai, makan dan segalanya, mengandung, melahirkan anak-anak bersabung nyawa. Kenang kebaikan ini. Jangan hanya perkara kecil kita besarkan. Itu yang hidup tak tenang. Okey, insya-Allah boleh. Maka dalam REBT tadi, baik, kita delete file-file masa lalu yang menyebabkan kita percaya itulah, maka buang itu. Maka kita hadapi hidup hari ini dengan pemikiran-pemikiran yang positif, lawan daripada sepatutnya yang mengganggu hidup kita. Kita kena ada sikap redha, terima apa saja yang sudah menjadi qada dan qadar, ketentuan Allah, dengan tenang. Maka pasti ada jalan keluar. Okay. Macam ayah Haji, sekejap lagi 11.30 ada sesi kaunseling, temu janji. Tahniah kepada klien itu sebab dia nak mencari jalan keluar, dia buntu, maka dia cari profesional. Alhamdulillah Allah atur supaya dia sesi dengan ayah Haji. Nanti ayah Haji akan bantu dia. Okay, 11.30 ya. Sorry, kita live sampai pukul 11. Baik, apa lagi? Ifadillah. Okey, Assalamualaikum Abang Mokhtar, Salken dari Surabaya. Apa khabar Surabaya? Ayah Haji rindu Surabaya, Ayah Haji rindu Jakarta, Bandung semuanya. Biasa ke sana. Haji ada keluarga juga di Indonesia sana. Ayah Haji ada sahabat trainer Ayah Haji, anak anda lah yang masih muda, namanya Mas Farid Wajdi. Okay. Sekarang dia sedang atur passion train dia. Dia juga dengan Tazakka di Jakarta sana. Dia tinggal di Masya Allah Bogor. Sekarang dia ada passion train. Waktu COVID ini dia atur di sebelah rumah pengindahan arwah bapa dia atur passion train. Kalau Mas Farid ada,
Assalamualaikum Mas Farid. Teruskan perjuangan itu ya. Dan Ayah Haji ada ramai juga sahabat-sahabat kiai di sana ya. InsyaAllah bila lepas PKP nanti Ayah akan pergi. Assalamualaikum Ayah Haji. Bolehkah kita baca terjemahan ayat Al-Quran even kita tak faham kerana? Bolehkah kita baca? Boleh. Okey. Al-Quran adalah the way of life, sempurna untuk memandu kehidupan kita. Ya, Nabi dah bagi tahu, aku sempurnakan hari ini dengan agama aku dan sebagainya itu kan. Kalau yang belum pandai baca Al-Quran, kena belajar, sebab baca Al-Quran walaupun satu huruf kita dapat ganjaran pahala. Apalagi kita yang mengajar kan. Apalagi kalau kita bukan sekadar membaca, tapi kita memahami. Sebenarnya untuk dipahami, untuk dihayati dan diamalkan dalam. Tetapi tak apalah kalau belum tahu maknanya, baca dengan betul dapat pahala. Tapi okey, baca maknanya dan amalkan apa yang diajar, seperti yang anda faham dalam bahasa anda. Terjemahan itu untuk kita faham apa perintah hukum hakam yang Allah arahkan kepada kita. Tetapi membaca Al-Quran itu sesuatu yang dituntut, sebab baca walaupun sepotong ayat dah dapat pahala. Jadi kalau kita tak baca ayat Quran, kita hanya baca terjemahan, tak dapat pahala bacaan lah. Okey, belajar. Baik. Perkataan terlalu tinggi. Maknanya kalau kita tak faham, sebab itu kita kena berguru ya. Kita kena faham. Dalam belajar mesti berguru. Kita tak boleh belajar melalui Google, hanya melalui buku sahaja. Setiap ilmu yang kita nak pelajari mesti berguru. Google dan sebagainya untuk tambah rujukan, perbandingan, tapi kita berguru. Ayah Haji takkan belajar begitu. Ayah Haji ada guru. Atau yang Ayah Haji dapat certified safe pun, Ayah Haji belajar. Gurunya orang Indonesia ini, Zainuddin ini dia psikologi, tapi dia pernah belajar peringkat sarjana di Malaysia. Tapi bila dia Ahmad Faiz Zainuddin ni, Ahmad Faiz Zainuddin orang Indonesia. Dan Haji certified safe ni daripada orang yang bersama dengan Ahmad Faiz. Kena berguru ya. Ayah Haji Darul Syifa, perawat pengobatan Islam, Ayah Haji belajar. Dan guru Ayah Haji arwah Tuan Guru Dr. Harundin, dah meninggal, orang yang hebat, orang yang baik, diijazahkan oleh arwah Haji, kenapa setiap tarikat itu berlainan dan apakah itu tarikat yang sebenarnya dari hukum syarak? Hati-hatilah. Banyak ajaran sesat di Malaysia pun ada, di Indonesia lagi banyak Jadi berguru kepada ulama, guru yang mu'tabar, guru yang sahih, guru yang benar. Kalau di Malaysia kita hadis sunnah wal jamaah banyak juga. Ayah Haji pernah dengar waktu perjumpaan seminar pengobatan Islam Nusantara, Malaysia jadi tuan rumah. Waktu arwah Tuan Guru Dr. Harundin masih ada sebagai pemimpin pengurusi Darul Syifa Malaysia, Tuan Guru dari Singapura, dari Indonesia dalam muktamar, dalam seminar Nusantara. Maka ada satu orang wakil daripada Indonesia, saya lupa nama dia. Dia juga perawat Darul Pengobatan Islam di sana. Dia ceritakan di Indonesia banyak sekali dukun-dukun pengobatan ini. Kisah yang dia cerita, ambil iktibar Kisah yang dia cerita ialah ada seorang kiai yang dipanggil kiai di sebuah daerah di Indonesia, itu sangat dihormati kerana kelihatannya ahli masjid, orang alim, berjubah, kiai kan, mengajar kebaikan dalam agama. Dipendekkan cerita, di saat hampir kematiannya, sakaratul maut itu sukar untuk keluar nyawanya, derita, siksa dia, tak dapat nak mengucap dan sebagainya. Semua orang terkejut, kenapa kiai begini kan. Pendekkan cerita, akhirnya dia meninggal. Apa pengajaran yang kita dapat ambil? Anak-anak kiai ini, arwah ini yang daripada jauh selama ini pulang, berkumpul di rumah setelah kiai dikebumikan, berbincang adik-beradik. Sedih kan, sebab bapa kita seorang kiai yang dihormati, kenapa akhir kematiannya begitu.
Maka saudara yang baru balik ini, yang tinggal jauh, bertanya kepada adik yang tinggal bersama arwah di rumah, apakah selama kamu bersama arwah bapa kita ada sesuatu yang kamu tahu? Tolong cerita. Jadi adik ini cerita, ada satu bilik di rumah ini yang arwah pesan jangan kacau, jangan masuk, jangan ganggu. Jadi dia tak ganggu, dan dia tak tahu pun apa dalam itu. Bila adik abang yang dengar ini, maka berpakat, mari kita buka bilik itu. Tuan-tuan tahu, bila bilik itu dibuka, semua terperanjat. Kan dalam bilik kecil itu yang tidak dibenarkan anak yang duduk di rumah itu buka, tengok, rupanya ada bilik tandas. Dan di atas makut tandas itu ada Al-Quran yang sudah dikotori dengan najis. Apa yang kita belajar? Maknanya arwah ini yang diceritakan oleh sendiri ya, daripada seorang doktor wakil daripada Indonesia dalam seminar pengobatan ini. Maknanya kiai tadi hanya bertopeng dengan jubah dan kewarakan sebagai orang alim, sedangkan dia adalah pengamal ilmu hitam. Dia berkawan dengan jin. Sebab itulah akhir kematiannya begitu. Jadi kita belajar, jangan senang-senang nak belajar. Baik. Kalau Haji tak sempat baca semua komen, tak sempat jawab, nanti Haji tengok. Okey. Abah kalau belum hafal baca sendiri, enggak ada guru, apa boleh ya? Abah enggak dosa kah? Tadi bagi Haji sebut. Semua ilmu kita mesti ada guru. Bukannya Google, bukannya video kita, tak boleh. Mesti berguru. Pasti ada guru. Takkan tak ada seseorang. Sekarang lagi online boleh ya. Online. Kalau bacaan kita belum pandai bacaan yang betul, kita belajar. Belajar baca Quran, senang, online pun ada. Boleh ya? Bismillah saja kena dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarang-sembarang, okay? Macam Al-Fatihah saja. Kalau ikut kaset, barangkali kita macam betul sudah kan? Tapi cuba dengar betul-betul. Kita kena berguru, baru guru dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak tak? Ain. Kalau tak belajar, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dah salah. Maknanya lain kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Aim, tebal. Maliki Yaumiddin. Dal. Qalqalah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'in wa iyyaka nassin. Nampak biasa je, kita kena belajar berguru Ihdinas siratal mustaqim. Qaf, qim. Bukan kim kan? Belajar. Siratal ladzina an'am. Nampak? Kalau tak belajar, silap. Banyak orang silap. Siratal ladzina an'am. Ya Haji pernah dengar. Siratal ladzina an'am. Salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena belajar. Kalau belum hafal, baca sendiri. Okey, yang Aida jawab, kena berguru ya. Okay, jangan main hafal-hafal. Solat wajib baca Al-Fatihah kan? Dalam Quran tu wajib baca dalam bahasa Al-Quran. Tak boleh baca terjemahan. Okey, terima kasih sahabat-sahabat dari Indonesia, juga ada Singapura, sahabat-sahabat ada Malaysia khususnya. Okey, baik. Ada masa sedikit lagi. Jadi, okey, ingat tentang pemikiran tadi, buang pemikiran negatif, sentiasa positif, lihat kebaikan dalam diri orang lain, jangan mencari salah, jangan membesarkan kesalahan, hidup kita akan tenang. Kita tak akan membenci orang lain. Jangan dengki dengan kejayaan orang lain. Jangan dendam dengan kesalahan ataupun kebencian kita. Buang ini semua. Dalam terapi self, apalagi agama kita memang mengajar buang.
Ya, tinggalkan perkara pekerjaan, hari ini buat yang terbaik. Okey? Baik. Tadi Ayah Haji sebut, nanti follow Ayah Haji, tengok video-video Ayah Haji akan ajar tentang terapi self. Lagi sekali, terapi self ya, untuk rawat fizikal, untuk rawat emosi, sekali boleh. Dan Haji gunakan salah satu kaedah ini, terapi self, untuk bantu klien Ayah Haji. Kalau ada masa, Google, tengok, type saja SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Banyak testimoni yang orang putih ada, orang Indonesia, Malaysia ada. Bagaimana? Yang ni, rawatnya ni, ketuk. Ada poin-poin yang kita kena tahulah, yang kita kena belajar. Dan Ayah Haji akan ajar siri by siri untuk kongsi kebaikan ini, guna untuk rawat diri dan anak-anak dan keluarga. Ayah Haji certified. Siapa ada buku ini, boleh cari di kedai. Yang ditulis oleh Ahmad Faiz Zarin. Ini orang Indonesia. Dia praktis dan dia buat pelatihan tentang terapi self. Jadi Ayah Haji belajar, dapat certified, kita panggil self-ter. Haji nak kongsi, apa lagi masa pandemik ni, stres, sakit kan, boleh guna untuk buat. Tapi nak belajar nanti kemudian lah kita atur. Ayah Haji, saya nak tanya, jika saya selawat tapi tak solat, Allah, adakah selawat saya diterima? Wallahualam. Tiang kepada agama ialah solat. Siapa tak solat, Allah tak terima amalan-amalan lain. Sebab solat itulah menjadikan kita orang Islam yang sebenar. Okey? Sebab itu bila kita solat, kita kan selalu ikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Okey? Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku semua kerana Allah. Jadi kalau kita tak berselawat saja tapi kita tak solat, bukan. Jadi orang yang lain pun, yang bukan Islam pun, dia selawat boleh. Dia pandai je buat subuh, tapi kita tak beriman. Orang beriman berarti solat. Okey, baik. Untuk analogi tentang solat ini, Haji bagi begini, masih ada masa. Kalau Ayah Haji tanya anda, berapa nombor akaun bank anda di dunia? Banyak kan? Kalau di Malaysia ni ada bank Maybank, Bank Islam dan sebagainya. Apa nombor akaunnya? Kita lupa kan, panjang kan? Dan kalau kita nak masukkan wang dalam akaun kita bank, salah nombor, salah satu nombor kita salah, tak tekan, atau salah nombor, boleh masuk tak duit? Tak boleh masuk kan? Difahamkan ni. Pernah tak ingat muhasabah diri tentang akaun bank akhirat kita? Pernah tahu kita ada bank akhirat? Yes, kita ada bank akhirat. Nak kumpul pahala kita untuk akhirat nanti. Sekarang sudah umur berapa? 20, 30, 50, 60 macam Ayah Haji ni? Kenang balik, berapa banyak sudah akaun akhirat yang kita simpan? Atau tak tahu? Kalau tak tahu, Haji bagi tahu ni. Nombor akaun akhirat sepatutnya tahu kalau orang Islam. 24434. 24434. Itu nombor. Kalau tak pernah tahu, kena belajar, kena faham sekarang. Dan setiap nombor ini, kalau kita nak masukkan wang, nak masukkan pahala dalam akaun akhirat, nombor ini kena betul. Kena bermula dengan 24434. Jadi kalau hari ini nombor 2 tak ada, maknanya apa? Tak solat subuh tadi. Maka hari ini tak ada masuk akaun lah. Kena betulkan. Jadi bayangkanlah, daripada kecil, berapa banyak kita akaun pahala kita tak ada. Tak masuk rupanya. Sebab tak lengkap nombor 24434. Faham? Kalau tak faham, nanti komen di bio Haji, tanya Haji. Ataupun boleh temu janji untuk sesi konsultasi dengan Haji. Boleh 24434. So bayangkan, kalau Ayah Haji dah umur 61 sekarang ini, Masya Allah, syukur Allah masih benarkan sisa-sisa hidup ini untuk berbagi kebaikan. Dan kalau selama Haji dari kecil, nombor akaun Haji tak pernah betul, ada saja hari yang tak ada 2, yang tak ada 4, yang tak ada 4, yang tak ada 3, tak ada 4, maka tak adalah pahala terkumpul dalam akaun Ayah Haji. Sedih kan? Jadi Ayah Haji sekarang nak kumpul saham akhirat itu mana. Jadi tak nak tinggalkan. 244 mesti Haji tekan 24434. Okey, faham Baik.
I hope Ajiz's father explain that we can correct. Oh ya, yeah. Nak betulkan solat mesti bermula daripada berwuduknya. Ada orang dia cincai wuduk tak sempurna. Tak sempurna wuduk, solat tak sempurna. Maka bila dah sempurna wuduknya, maka solatnya mesti tepat pada waktunya, dalam waktunya mesti, dan bermula setiap solat dengan niat yang betul. Solat fardu subuh, solat subuhnya, dan faham bagaimana takbirnya, dengan betul, fokusnya, tenang. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, maka sempurnalah solat kita. Dan selama solat fokus, jangan ingat benda yang lain. Sebab itu kita bermula dengan solat itu bila takbir Allahu Akbar. Saja ke solat subuh apa sebagainya, kita akan baca yang selalu kita baca sebagai ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fokus, tak ada benda lain dah. Tenang kan? Nak belajar tak boleh belajar langsung beginilah, nanti kena berhubung dengan haji secara personal, untuk betulkan. Jadi solat pada waktunya, subuh waktunya, zuhur, asar tak boleh di luar waktunya, dan bagaimana kalau kita terlupa, bagaimana nak qada tu semua kena belajarlah, insya-Allah. Oh, kalau wuduk, kalau kita faham mana yang wajib sudah cukup, tidak perlu yang sedangkan yang 3 kali itu bukan wajib, yang penting sempurna, meratakan air di anggota wuduk tu walaupun 1 kali. Cuma kita diajar 3 kali itu sunat itu supaya sempurna, takut tak ada. Kalau kita pergi Mekah, air kurangkan, mana-mana kita hanya wuduk di anggota yang wajib saja. Okey, insya-Allah kita kena belajar. Okey. Yang benar wuduknya macam ya. Okey, yang sunat tu kita itu sunat kan, yang wajibnya apa? Ni, kedua muka ni sampai paru penuh kan, sampai. Okey. Kemudian apa? Tangan ke siku, semua jari-jari ini semua, kan? Sapu kepala, okey. Telinga tak wajib kan? Apa? Dan kaki, sempurnakan kaki. Lain kali lah kita akan buat praktikal, okay. Tidak perlu yang 3 kali tak perlu. Yang penting meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Okey, terima kasih Haji. Baik, terima kasih. Baik, insya-Allah mudah-mudahan terjawab ya. Hampir pukul 11 ya. Baik. Jadi kalau begitu nanti kita sambung lagi minggu depan lah apa yang belum kita rungkaikan. Maka kehidupan hari ini mesti tenang. Kita laksanakan kehidupan di jalan yang diridai oleh Allah, yang Haji sebut hablum minallah, hablum minannas, sesama manusia kita bantu-membantu, saling menyayangi. Kata asalnya saling menyayangi, sebab kuasa cinta. Dan ingat balik selalu dalam fikiran dan tindakan yang disebut the power of love, cinta Allah, cinta sesama manusia, buat kerja dengan gembira ceria, C itu ikhlas kerana Allah, bukan minta puji, niatnya tak lain, kita berbuat apapun hanyalah kerana Allah. Hablum minannas, sesama manusia kerana Allah, hidup kerana Allah, masak ke hidup tidur kerana Allah, niatnya, maka segala kerja buat kita dapat pahala. Taatlah perintah Allah sepanjang perjalanan itu. Dan Haji pernah sebut kalau ada lorong-lorong simpang dalam perjalanan yang tak betul, jangan dimasuk. Kan Haji pernah sebutkan kalau ada lorong itu ada signboard, sesungguhnya zina jangan hampiri, wala taqrabuz zina, ada papan tanda kan, Allah Nabi dah pesan jangan masuk situ. Arak judi jangan masuk situ. Kita teruskan perjalanan, kita akan sampai ke syurga. Dan sentiasa berfikiran positif, jangan paranoid. Yang tadi Haji sebut tadi, yang bersangka buruk itu psikologinya ialah paranoid. Orang yang berparanoid, sangka buruk pada orang lain, tak senang dengan orang lain, maka itu tak akan tenang dalam hidup kita. Jadi bersangka baik, delete,
belief system, kepercayaan yang tidak baik dalam bila sentiasa berfikiran arwah ayah haji, ibu ayah haji ingat lagi, dia marah abang-abang ayah haji, arwah abang haji, dia marah, tapi dia tak pernah guna istilah yang negatif. Dia marah tapi dia akan sebut betuah betul kamu ni, betuah betul kamu ni. Dan setiap marah itu tuah yang disebut itu adalah doa ibu tak ada hijab. Apa jadi pada kedua arwah abang haji yang sudah pergi? Bertuah hidup mereka. Ada anak-anak yang baik, ada keluarga yang baik walaupun dia sudah pergi, anak isteri yang ditinggalkan hidup bahagia, ada rumah, ada harta. Belajar walaupun belajar dari segi akademiknya tak tinggi, tapi hidup mereka bertuah. Kerana doa ibu. Jangan sebut bodoh, malas kamu, itu bahasa-bahasa yang tidak baik digunakan. Bila ayah haji sebut ini, dah pukul 11 sikit, ayah haji nak ingatkan, seorang ahli sains Jepun, Masaru Emoto sebut dari segi bahasa-bahasa ini. Dia buat kajian, satu air dia sebut I love you, satu air lain dia sebut, satu air lain, kotak hemohim ni produk Atomy yang haji guna, tapi andaian, analogi saja sebagai penjelasan, dia sebut I hate you. Air yang disebut sayang, satu air disebut I hate you. Diuji di makmal, air yang disebut sayang love, molekulnya cantik. Dikata molekul air H2O, molekul air hidrogen oksid itu cantik. Tapi air yang disebut benci tak cantik. Bermakna ada kesan kepada air dia mendengar. Sebab itu dalam perbuatan Islam pun guna air. Kita baca doa-doa yang baik. Maka terbukti apa yang kita sebut memberi pengaruh oleh air. Maka dalam tubuh manusia 3/4 mengandungi air. Sebab jangan sumpah anak, jangan cakap yang tak baik kepada orang lain. Sebab kalau air itu mendengar, dia akan jadi seperti doa, dia jadi tak baik. Okey, jadi biasakan sebut yang baik-baik. Kamu baik, kita boleh. Baik, dengan kata-kata itu ayah haji nak sudahi. Ya, kalau ada sahabat-sahabat yang nak bersama dengan tim ayah haji, kan haji selalu sebut ayah haji minum, Cafe Arabica. Ini sachetnya kopi Arabica ni. Haji setiap pagi akan makan ini. Kotak ini hemohim sangat bagus ni, satu sachet ini. Inilah yang menjadi sahabat ayah haji. Dan apalagi waktu pandemik, kita kena kuat antibody. Ayah haji memang amalkan vitamin C. Gunakan ini jadi amalan untuk jadi antibody. Tapi ayah haji memang guna produk Atomy lah, sebab ayah haji bersama dengan tim ini. Dan dia punya produk sangat bagus lah. Absolute quality, absolute price. Siapa yang nak bersama, nak menjana ekonomi, rezeki, cari income yang tambahan, bukan lagi tambahan, kalau berjaya memang jadi income yang baik lah untuk kehidupan, boleh diwarisi oleh 3 generasi anak cucu. Nak bersama, komen di bio haji nak bersama, klik link untuk bersama ayah haji. Nanti haji akan kongsi bagaimana caranya. Sebab ayah haji bersama dengan orang-orang yang hebat, leader besar di Malaysia, Dr. Tengku Asmadi, Tun Nurul Huda, ramai kawan-kawan haji, circle-circle yang positif yang memang sudah terbukti. Dan siapa yang bersama tim kami akan dibimbing. Okey, itulah hidup sihat, ceria dan boleh membantu orang lain. Kalau haji bantu bercakap dengan mulut sajalah, tapi kalau kita ada wang, kita boleh bantu orang lain dengan keadaan yang lain. Jadi kita jadi orang yang sihat, orang yang kaya, orang yang berjaya, berbagi kebaikan dengan orang lain. Ayo, kalau nak bersama tim ayah haji, klik di bio, komen dan bagikan. Ayolah, bagi nombor telefon atau WhatsApp ayah haji lah. Okey, cukup untuk hari ini. Terima kasih semua follower ayah haji yang mendoakan kebaikan untuk ayah haji. Ayah juga doakan kebaikan untuk semua. Moga anda semua, khususnya follower saya haji, sentiasa sihat, panjang umur, dimurahkan rezeki, berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat, hidup ceria bahagia bersama keluarga tercinta, dan akhirnya kita berjumpa semuanya di syurga. Tahniah tadi Ishak ke siapa? Jangan bersedih, doakan arwah isteri yang pergi bersama bayi dalam kandungan. Wanita dan anak syurga sedang menunggu. Masya Allah. Doakan supaya wabak pandemik segera tamat
Ayah Haji juga rindu, ramai orang rindu untuk pergi ibadah umrah dan haji akan datang. Okay? Sangat rindu kepada Masjidil Haram, sangat rindu kepada Raudah, jadi Masjid Nabawi. Kita sangat rindu untuk ziarah makam Rasulullah. Doa dan doakan kesembuhan kepada sahabat-sahabat keluarga kita yang sedang derita dengan wabak Covid. Doakan kita semua terhindar daripada wabak Covid-19 untuk hidup yang lebih tenang, ceria, bahagia sampai syurga. Jadi jumpa lagi Thank you Ayah Haji for doa. Okay, baik. Terima kasih semua. Minta maaf kalau Ayah Haji tak sempat nak jawab semua persoalan. Amin. Siapa ni? Mat Hakim. Masya Allah. Untung tuan. Semoga untung tuan. Semoga berkesempatan bertemu. Ini untuk Ishak kata tadi, yang isterinya meninggal bersama anak. Pasti jumpa di syurga. Last saya tengok kalau ada lagi. Kalau tak sempat. Ini yang tadi saya nampak ada kitab agama. Iyalah ni kalau lihat yang banyak ni buku rujukan Ayah Haji, kitab agama, buku rawatan dan juga buku motivasi. Inilah kehidupan Ayah Haji. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk minggu depan Ayah Haji akan bicara lagi tentang kehidupan, khususnya bagaimana nak belajar daripada urusan kematian untuk kehidupan yang Ayah Haji sebut sebagai UKUK. Ini program Ayah Haji, modul motivasi Haji UKUK, UK. Urus kematian untuk kehidupan. Siapa nak tahu, follow live Ayah Haji minggu depan dan lihat follow video tutor Ayah Haji untuk Ayah Haji bagikan tentang terapi SEFT, SEFT, belajar untuk terapikan diri, keluarga, boleh buat sendiri untuk kesembuhan penyakit fizikal dan juga spiritual. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Sese Nandre Kotel Waden. Okay? Jumpa lagi. Bye bye.